Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. So hari ini kita akan teruskan pembelajaran. Okey, masih lagi di bidang pembelajaran yang pertama. Okey, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey, tapi untuk hari ini kita akan pergi kepada standard kandungan yang keempat. Okey, 1.4 penggunaan alat pengukur kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. So, hari ini kita akan pergi kepada standard pembelajaran 1.4.2 iaitu menggunakan alat pengukuran yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan, kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran. Okey. Kamu boleh rujuk kamu punya buku teks pada muka surat 32. Okey, kalau masih lagi belum ada buku teks, nanti cikgu akan screenshotkan nota ni dan cikgu akan send dalam grup WhatsApp kita. Okey, baik. So kita lihat alat pengukur yang lebih jitu yang pertama. Okey, namanya angkup vernier. Okey, namanya angkup vernier. So, angkup vernier digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan kedalaman suatu objek. Okey. Bahagian terkecil bacaan angkup vernier ialah 0.01 cm ataupun bersamaan dengan 0.1 mm. Okey. So, kalau kita nak bandingkan angkup vernier dengan pembaris yang kamu gunakan seharian, so angkup vernier ini lebih peka ataupun lebih jitu. Okey, kerana bacaan terkecilnya lebih kecil. Okey, lebih kecil. Okey, baik. So kita kenal dulu rupa bentuk angkup vernier. Okey, so pada buku teks kamu ini adalah angkup vernier yang ada dalam makmal sekolah kita lah. Okey. So kita lihat bahagian pada angkup vernier ini. Okey. Okey, di bahagian atas ini adalah rahang dalam. Okey. So ini adalah rahang dalam. Okey. So nanti lukiskan angkup vernier ni beserta label lah. Okey, kemudian kita ada kita ada rahang luar. Okey, so ini adalah rahang luar. Okey, kemudian kita ada pengunci. Okey, pada gambar rajah 1.13 ni pengunci dia tak lukis. Okey, kita lihat gambar rajah yang atas. So pengunci di bahagian atas. Okey, so ini adalah pengunci. Okey, kemudian kita ada skala vernier. Okey, skala vernier. So ini adalah skala vernier. So kemudian kita ada skala utama. Okey, so ini adalah skala utama. Okey. So cikgu dah masuk kepada bahagian pada angkup vernier. Okey, kemudian cikgu nak ajar tentang bagaimanakah kita membaca ataupun kita nak menggunakan angkup vernier. Okey. Okey. Bacaan yang ada pada skala vernier, okey, kita ada dua bacaan ataupun ada dua nombor, dua bahagian yang perlu kita baca. Okey, iaitu yang pertama cikgu tulis dia sebagai A. Okey, so A ini adalah bacaan pada skala utama. Kemudian kita kena baca B. B ini adalah bacaan pada skala vernier. Okey, so bacaan bagi satu nilai pengukuran untuk angkup vernier kita kena tambah bacaan skala utama tambah skala vernier. Okey, skala vernier. So macam mana nak baca skala utama? Okey, macam mana nak baca skala utama? Okey, apa yang kamu kena buat? Kamu kena cari nilai kosong pada skala vernier. Okey, so ini adalah nilai kosong pada skala vernier. Kamu lukiskan satu garisan di sini. Okey, dan kamu tandakan A. Okey.
So, A ini adalah bacaan skala utama. So, apa nilai pada skala utama ni? Okey, nilai pada skala utama ni adalah nilai sebelum garis yang kita lukis ni. Okey, nilai skala utama adalah nilai sebelum garis yang cikgu lukiskan ni. Okey, sekejap. Okey. So, ini adalah garisannya. Okey, maka nilai yang kamu dapat lihat dan kamu kena baca adalah, okey, so ini 3. Nilai untuk senggatan ini adalah 0.1. So, kita ada 3.1, 3.2. Okey, kemudian kamu tulis sana A sama dengan 3.2. Okey. Selesai untuk bacaan pada skala utama. Kemudian bacaan untuk skala vernier. Okey, cara dia macam mana? Kita cari mana-mana garisan ataupun senggatan pada skala utama yang segaris dengan skala vernier. Okey, so kamu kena check satu persatu mana satu garis yang segaris. Okey, segaris. So, dah ditunjuk dalam buku teks kamu tu. So, ini adalah nilai pada skala utama dan nilai pada skala vernier yang segaris. Okey, kemudian kamu tandakan sebagai B. Okey, so berapa nilai B? So, kita tengok skala vernier dia nilainya daripada 0 sehingga 10. Okey, nilai untuk senggatan yang paling kecil pada skala vernier adalah 0.01. Okey, so kalau ada dua garisan maka nilai dia 0.02. Okey, so kalau kita lihat kat sini nilai B adalah pada garisan yang kedua, maka nilai dia adalah 0.02. Okey, kemudian barulah kita dapat bacaan sebenar 3.22 cm. Okey, so itu cara untuk baca nilai menggunakan angkup vernier. Okey, menggunakan angkup vernier. Okey. Right, seterusnya kita nak tengok ralat sistematik yang disebabkan oleh alat pengukuran. Okey, ralat sistematik. So, apa dia ralat sistematik? Okey, ralat sistematik adalah ralat yang disebabkan oleh pengukuran menggunakan alat pengukur yang kurang tepat. Okey, so contoh yang mudah kamu faham adalah katakan kamu ada satu pembaris. Okey, kemudian di hujung pembaris itu patah. Okey, maka kalau kamu gunakan pembaris tersebut untuk mengukur panjang sesuatu objek, okey, maka nilai yang depan tu kamu tak boleh baca dia. Okey, so itu kita sebut dia ralat sistematik. So, kalau kamu masih guna pembaris yang sama untuk mengukur objek-objek yang lain, bacaannya sama juga. Okey, berapa nilai yang patah tu kamu tak dapat baca dia. Okey, so itu kita sebut dia sebagai ralat sistematik. Okey, so apa contoh ralat sistematik? Okey, contoh ralat sistematik adalah ralat sifar. Okey, ralat sifar. Okey, so ralat sifar kalau kita lihat, okey, pada rajah 1.14 kita ada dua jenis ralat sifar positif dan ralat sifar negatif. Okey, so kalau kita lihat gambar yang pertama ni adalah angkup vernier yang tidak ada ralat. Macam mana angkup vernier tu tak ada ralat? Kosong pada skala utama dia segaris dengan kosong pada skala vernier. Okey, so kita kata angkup vernier ini tidak ada ralat lah. Okey, kemudian ralat sifar positif. Okey, ralat sifar positif, kalau kamu lihat gambar rajah ni, okey, kosong pada skala vernier itu di sebelah kanan kosong skala utama. Okey, so ini nilai kosong skala utama. Okey, yang bawah tu adalah nilai kosong skala vernier. So, ralat sifar positif, nilai kosong kedua-dua point ini tidak segaris. Okey, maka kita tahu dia ada ralat sifar. So, ralat sifar apa? Ralat sifar positif sebab kosong dia ke kanan. Okey, kalau ralat sifar negatif, kalau kamu lihat kat sini,
kosong skala vernier dia di sebelah kiri kosong skala utama. Okey, so ini kita sebut dia sebagai ralat sifar negatif. Okey, ralat sifar negatif. So apa nak buat kalau sesuatu alat pengukuran itu ada ralat? Okey, so jika kita dapati alat pengukuran itu ada ralat sifar, maka kita kena tolak. Okey, nilai yang kita baca mesti tolak dengan ralat sifar. Okey, ada rumus sikit kat sini. Bacaan sebenar bersamaan dengan bacaan angkup vernier yang kita dapat, kemudian kita tolakkan dengan ralat sifar. Okey. Okey. Okey, yang seterusnya, okey, alat pengukuran yang lebih jitu yang cikgu nak perkenalkan adalah tolok skru micrometer. Okey, so tolok skru micrometer. So ini adalah gambar ataupun rajah tolok skru micrometer. Okey, komponen yang ada pada tolok skru micrometer, kita ada rahang. Okey, kemudian kita ada pengunci. Kemudian sama juga macam angkup vernier, tolok skru micrometer dia ada dua skala, satu skala vernier dan satu lagi skala utama. Okey, skala vernier dan skala utama. Okey, baik. So kita tengok apakah fungsi tolok skru micrometer. Okey, tolok skru micrometer digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter objek kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. Okey. Bahagian terkecil pada tolok skru micrometer adalah 0.01 cm ataupun 0.01 mm. Yang mana kalau kita nak bandingkan pula tolok skru micrometer dengan angkup vernier, tolok skru micrometer dia lebih jitu lagi. Okey, malahan kalau kita nak bandingkan dengan alat-alat pengukuran yang lain, tolok skru micrometer adalah alat pengukuran yang mengukur panjang yang paling jitu. Okey. Okey, so kita lihat bahagian skala pada tolok skru micrometer. Okey, so skala utama, okey, skala utamanya 0 hingga berapa kat sini? Okey, yang kita nampak adalah 3. Okey, kemudian skala vernier dia, okey, skala vernier dia mengandungi 50 bahagian kecil. Okey, 50 garisan kecil. Bukan 50 garisan kecil, dia ada 51 bahagian kecil. Okey, 51 garis kecil dan mengandungi 50 bahagian, dan nilai paling kecil pada skala vernier ni adalah 0.01 mm. Okey. So semasa menggunakan tolok skru micrometer, kita kena ambil langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan kesilapan semasa membaca nilai. Okey, apa dia langkah berjaga-jaga? Kita mesti pastikan kedudukan mata berserenjang dengan skala bacaan. Okey, macam mana tahu berserenjang? Kita punya mata tu membentuk sudut 90 darjah. Okey, sebab tu kita kata kedudukan mata perlu berserenjang dengan skala bacaan. Tujuan dia apa? Untuk mengelakkan ralat paralax. Okey, so ralat paralax ni cikgu dah terangkan pada pengajaran yang lepas. Okey, nanti semak balik. Okey. Okey. Sama juga macam angkup vernier, tolok skru micrometer dia ada ralat sifar dia. Okey, ralat sifar dia. Okey, so kalau tolok skru micrometer tu tak ada ralat sifar, okey, kita tengok garisan skala utama tadi segaris dengan skala vernier. Okey, skala vernier. Untuk ralat sifar positif, okey, secara normalnya biasanya kita gunakan tolok skru micrometer, dia punya skala vernier kita pusingkan dia ke bawah. Okey, ke bawah. Kalau angkup vernier tadi kita gerakkan dia sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Tapi kalau tolok skru micrometer kita gerakkan dia ke bawah. Okey, tidak boleh kamu pusingkan dia ke atas. Itu boleh menyebabkan kerosakan pada tolok skru micrometer ya. Okey, baik. So, ralat sifar positif, okey. So, ini adalah garisan pada skala utama. Okey.
garisan pada skala utama. Ralat sifar positif berlaku apabila kosong pada skala vernier tadi tidak segaris. Tapi dia berada pada bawah, okey, bahagian bawah. Okey, manakala ralat sifar negatif kosong dia di atas, okey, di atas. Berapa nilai ralat itu bergantung kepada berapa gerakan skala dia, okey. Contoh yang ni, nilai gerakan dia adalah kosong ke atas, okey, kemudian 1, 2, okey. Maka ralat sifar negatif dia jadi negatif 0.02 milimeter. Okey, milimeter. Yang ni pula nilai ralat sifar dia adalah positif 0.01 milimeter. Okey. So sama macam angkut vernier, bacaan sebenar untuk penggunaan tolok skru mikrometer. Bacaan tolok skru mikrometer tu kita tolak dengan ralat sifar. Okey, ralat sifar. Okey. Seterusnya, okey, alat pengukur yang lebih jitu yang kita nak bincangkan adalah okey, untuk menyukat jisim. Okey, kalau tadi angkut vernier dan juga tolok skru mikrometer kita guna untuk ukur fungsi dia yang cikgu dah nyatakan tadi. Okey, untuk ukur jisim kita ada penimbang digital. Okey, penimbang digital. Dia lebih tepat dan lebih jitu bila ada banyak titik perpuluhan kat belakang. Okey. Kemudian kita ada untuk menyukat masa, alat pengukur yang lebih jitu adalah jam randik digital. Okey, jam randik digital dia boleh mengukur sehingga 0.01 saat. So macam cikgu dah sebut tadi, kalau titik perpuluhan dia lagi banyak, lagi jitu sesuatu alat pengukuran. Okey. Kemudian untuk menyukat suhu kita ada termometer digital. Okey. Dia punya kejituan 0.1 cm 0.1 darjah Celsius. Okey. Kalau termometer makmal, dia punya kejituan 1 darjah Celsius. Okey. So termometer digital lebih baik lagi untuk digunakan sebab dia boleh mengesan perubahan yang kecil ataupun kita kata dia lebih peka. Okey. Kemudian seterusnya alat pengukuran yang lebih jitu untuk menyukat arus elektrik kita ada ammeter digital. Okey. Di makmal kita setakat ni kita ada ammeter analog sahajalah. Okey, masih belum ada ammeter digital digunakan. Okey. So ammeter digital dia lebih tepat dan jitu kerana kalau kita lihat skala terkecil ataupun nilai yang paling kecil yang boleh diukur adalah 0.01 ampere. Okey. Okey, so cikgu rasa untuk hari ini iaitu tentang alat pengukuran yang lebih jitu. Okey, setakat itu sahaja. Okey. Untuk next class, kita akan sambung tentang bagaimana cara untuk mengurangkan ralat sistematik dan ralat rawak. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.